Agensi berkaitan keselamatan cyber perlu diperkukuh bagi menangani ancaman jenayah cyber yang semakin licik memanipulasi sistem ekonomi digital walaupun keselamatan cyber sentiasa dinaik taraf. Selain strategi keselamatan cyber Malaysia 2020-2024 yang dilancar dalam kerangka program pemberdayaan keselamatan cyber, Cyberkasa, kerjasama erat antara agensi berkaitan amat perlu untuk menangani isu tersebut. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, beliau akan memanggil 4 agensi berkaitan pada minggu hadapan melibatkan ahli-ahli Lembaga Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, Malaysia Digital Economy Corporation MDEC, Cyber Security dan Ketua Pengarah Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Saya mahu lihat ada satu pendekatan ataupun tindakan yang lebih bukan saja proaktif tetapi yang lebih berkesan lagi. Ini adalah kerana didapati pada masa ini pelaku-pelaku hacking, scammers dan sebagainya lebih pintar daripada biasa. Dan perlakuan mereka juga semakin kerap dan semakin ramai orang yang telah menjadi viktim. Cyber security ini tidak hanya menjadi tanggungjawab kepada agensi di bawah KCOM. Malah sebenarnya cyber security itu badan induk yang bertanggungjawabnya adalah NACSA, ya, National Agency for Cyber Security, yang berada di Jabatan Perdana Menteri, dan penyiasatan itu terletak di bawah PDRM, ya. Namun begitu, kenapa saya ingin bertemu dengan ahli-ahli lembaga agensi-agensi ini adalah untuk saya berkongsi dengan mereka dan juga untuk membuat gesaan supaya kita perlu mencari beberapa pendekatan yang di luar kotak. Beliau menyatakannya pada sidang media di Kangar. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Semoga negara makmur, sentosa dan bahagia sentiasa. Selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada semua rakyat Malaysia. Semoga Malaysia terus maju dari segi peradaban, ekonomi dan pembangunan. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada semua rakyat Malaysia. Semoga kita semua terus merdeka dari pelbagai kesulitan. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan 2022 dan saya mengucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia, semoga kekalkan kestabilan negara dan kedaulatan negara. Saya mengucapkan selamat Hari Merdeka tahun 2022, Malaysia maju jaya. Berita wilayah diteruskan dengan fokus negeri di bawah bayu. Antara tumpuannya, sistem maklumat rakyat Sabah di Semenanjung diperkenal. Langsung ke Kota Kinabalu bersama Edwin Robin. Silakan Edwin. Ya, sahih. Kerajaan negeri memperkenal sistem maklumat penduduk negeri Sabah di Semenanjung Malaysia, SM Pensa, bagi memudahkan tadbir urus terhadap rakyat Sabah yang berada di kawasan itu. Inisiatif ini juga bagi menambah baik sistem perkhidmatan sedia ada agar kesejahteraan rakyat terus terjaga. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Sahelmi Yahya berkata, kerajaan negeri mengambil maklum tentang isu semasa yang dihadapi rakyat Sabah termasuk di Semenanjung. Sumbangan itu beliau mahu penduduk Sabah yang berada di Semenanjung mendaftar dalam sistem tersebut yang boleh dilayari di laman sesawang smpensa.sabah.gov.my. Data yang didaftarkan akan memudahkan sebarang penyaluran bantuan sekaligus memastikan kesejahteraan rakyat tidak terabai. Datuk Sahelmi berkata demikian dalam Majlis Ramah Mesra Menteri Bersama Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Sabah di Semenanjung dan Majlis Pelancaran SM Pensa di Putrajaya.
Rakyat negeri ini diajak untuk bersama-sama menyemarakan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang di premis, rumah dan juga kenderaan bagi menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air. Usaha itu juga menunjukkan komitmen rakyat yang sentiasa bersatu hati dalam mengekalkan keharmonian yang dikecapi negara. Jelas Pembantu Menteri Belia dan Sukan Andi Muhammad Suryadi Bandi, jalur gemilang antara lambang dan simbol kedaulatan negara yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Beliau ditemui pemerintah selepas merasmikan program kayuhan Amal Merdeka Anjuran Jabatan Kastam Diraja Malaysia Cawangan Lahad Datu. Mengenai program ini, katanya, ia bukan saja mewujudkan semangat kesukanan dalam kalangan generasi muda, malah berupaya membangkitkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Yang menyemarakkan lagi kemerdekaan untuk menyemai semangat kesukanan dan juga di samping membuka peluang agar masyarakat setempat dapat kenal, dapat bermesra dengan pihak Jabatan Kastam lah. Ini merupakan satu peluang yang baik, yang bagus, yang saya fikir boleh membuka mata masyarakat setempat kewujudan dan juga peranan agensi kerajaan. 72 majikan di Sabah didapati tidak mematuhi Perintah Gaji Minimum 2022 sehingga Julai lalu. Hasil pemeriksaan Jabatan Tenaga Kerja JTK di 6,819 tempat kerja di seluruh negeri. Manakala 1,005 kes aduan diterima dengan 6% melibatkan aduan gaji minimum. Menurut Pengarah Tenaga Kerja Sabah Wan Zulkifli Wan Setapa, 80 kes tuntutan di Mahkamah Buruh juga adalah berkaitan gaji minimum dengan kes tertinggi membabitkan sektor perdagangan, borong dan runcit, diikuti aktiviti pentadbiran dan khidmat sokongan serta aktiviti penginapan dan perkhidmatan lain. Kalau kita tengok di sini, pematuhan yang kita harapkan daripada majikan di negeri Sabah ini adalah memuaskan, tetapi adalah pematuhan yang paling rendah di seluruh negara. Jadi kita amat berharap supaya majikan-majikan di negeri Sabah ini lebih memberi penekanan untuk dapat melaksanakan perintah gaji minimum dengan lebih baik pada masa-masa hadapan. Beliau memberitahu sidang media selepas mewakili Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Saravanan Murugan merasmikan Konvensyen Perburuhan Peringkat Negeri Sabah Seri 2 2002 di Sandakan. Tambah Wan Zulkifli, JTK juga menerima aduan daripada pekerja bukan warga negara yang tidak dibayar majikan dengan gaji sedemikian. Bagaimanapun, pekerja yang tidak berdokumen adalah di luar bidang kuasa JTK dan mereka dirujuk ke Jabatan Immigration. Konvensyen yang dihadiri kira-kira 220 majikan daripada pelbagai sektor di Sandakan ini membentangkan 4 kertas kerja, antaranya dasar dan proses penetapan gaji minimum dan impak pelaksanaan perintah gaji minimum. Golongan belia khususnya pempengaruh media sosial digesa agar tidak melepaskan peluang melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Ia bagi membolehkan mereka menjadi pempengaruh berilmu dan dapat membuat kandungan media sosial yang berkualiti. Kalau di Malaysia ni, kalau kita lihat, banyak saja peluang-peluang. Peluang-peluang mungkin sebilangan kecil daripada anak-anak muda nak merasa untuk mendapat pendapatan sendiri. Influencer berilmu yang kita nak galakkan dan kita tak boleh nak nafikan bahawa mereka juga adalah penyumbang kepada ekonomi negara. Memang ramai influencer sekarang ni memang dia dah dapat pendapatan, tetapi harus diingat ini hanya bersifat sementara. Ilmu yang kita dapat ni berkekalan sampai bila-bila. Jadi kita nak lahirkan influencer yang berilmu. Mereka menyatakan demikian kepada media selepas pelancaran Jelajah Pendidikan Keluarga Malaysia JPKM peringkat Parlimen Putatan dan Kota Kinabalu di Putatan. Sepanjang siri JPKM berlangsung di 6 bahagian di Sabah. 1,700 pelajar termasuk 107 pelajar dalam kawasan Parlimen Putatan dan Kota Kinabalu berjaya ditawarkan ke Institut Pengajian Tinggi IPT sekaligus menerima bantuan awal pendidikan dengan jumlah keseluruhan RM1 juta.
Pemimpin Parti Pribumi Bersatu Malaysia bersatu di peringkat akar umbi diingatkan agar kerap turun padang bagi mengenal pasti masalah penduduk di kawasan masing-masing. Langkah itu penting kerana asas perjuangan parti adalah menyelesaikan masalah rakyat selain memastikan pembangunan terus dinikmati masyarakat. Ketua Bahagian Bersatu Datuk Abdul Hakim Gulam Hassan menyatakan usaha itu juga dapat mewujudkan hubungan baik antara kepimpinan parti dan rakyat. Kita mengharapkan pemimpin di semua peringkat termasuk di akar umbi untuk terus mendekati rakyat daripada masa ke semasa. Kerana rakyat hari ini menilai ataupun setiap parti yang mana parti-parti yang boleh bersama mereka dalam apa sekalipun keadaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam majlis perasmian serentak cawangan-cawangan Sri Kandi dan Armada Bersatu bahagian Lahadatu. Sebanyak 86 cawangan Sri Kandi dan Armada bahagian Lahadatu diluluskan peringkat pusat daripada 120 cawangan yang dipohon. Baik, sekian paparan berita dari negeri di bawah Bayu, dan untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus saja bersama dengan Sahih di Angkasa Budi. Teruskan Sahih. Terima kasih Edwin. Seterusnya kita ke Sarawak. Pembangunan industri hiliran terus menjadi fokus kerajaan negeri. Perincian lanjut bersama Vanessa Mering. Silakan Vi. Ya, terima kasih Sahih. Kerjasama baik serta kolaborasi dengan semua pihak termasuk penggiat industri, institusi kewangan dan negara luar membolehkan usaha kerajaan Sarawak membangunkan industri hiliran berasaskan minyak dan gas asli, metanol serta hidrogen dapat menjadikan negeri ini sebagai penggiat utama industri berkenaan termasuk teknologi hijau. Menyatakan perkara tersebut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng semasa merasmikan majlis penghantaran modular dari Vietnam serta simbolik penyerahan sukuk RM4 bilion oleh RHB dan Maybank di Tanjung Kidurong, Bintulu. No, the question is when you collaborate based on common platform, common objective, then everybody will gain. That's where Sarawak position is. We want to work with everybody. For that matter, when we share, everybody will gain. Employment generation is there. Export will be. And everybody will recognize us. Premier yang mula mencetuskan pembinaan loji metanol pertama milik Sarawak pada tahun 2019 percaya industri hiliran dan teknologi hijau yang diusahakan Sarawak itu mampu menjadi pemangkin pembangunan ekonomi negeri ini. Meningkap pembinaan loji metanol itu, ia tidak mampu dicapai tanpa sokongan dan kerjasama pelbagai pihak termasuk pihak Petronas dan syarikat kontraktor tempatan. Malah katanya menerusi Petchem Sarawak, ia akan membuka ruang terhadap pasaran kerja tempatan khususnya dalam kalangan generasi muda, seterusnya berupaya membangunkan sumber manusia di kalangan anak tempatan. Sarawak, ujar beliau, membangunkan loji tersebut termasuk menggunakan teknologi baharu seperti sistem modular yang boleh digunapakai membangunkan kilang yang berasaskan gas asli. I must say that our future is quite bright lah. Kalau ni siap, kalau bank percaya, give us another 3 rating, 3A rating, we have a second methanol. You may have a second methanol, and we work together with Petronas to give us gas. Then good also for your business, for the bankers. And then we go for cracking process, cracking all the gas to other derivatives. And once we have that, then as I said, we can become a player.
Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari pada majlis tersebut turut menyampaikan sijil penghargaan kepada 6 syarikat kontraktor yang mencapai 5 juta waktu selamat tanpa kecederaan. Beliau turut menyaksikan penyampaian cek sukuk pengeluaran pelaburan berjumlah 4 bilion ringgit kepada Petchem Sarawak di bawah portfolio sukuk wakalah oleh pihak RHB dan Maybank. Sementara itu, projek Methanol Sarawak yang masih dalam pembinaan itu dijangka memulakan operasi pada suku pertama 2024. Sektor hiliran koko negara terutama coklat buatan tangan menyediakan peluang penerokaan yang amat luas bagi yang berminat menjadi usahawan koko. Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Willy Mongin berkata peluang penerokaan ini termasuk pasaran yang besar selain penyediaan pelbagai bantuan bimbingan seperti kursus oleh Lembaga Koko Malaysia. Menurut beliau, coklat buatan tangan boleh dipasarkan dengan mudah berikutan terdapatnya pelbagai sambutan atau majlis yang diraikan termasuk sambutan perayaan, keagamaan dan majlis persendirian. Ke arah itu katanya bagi melahirkan usahawan coklat buatan tangan yang berdaya saing dalam industri pembuatan coklat tempatan, kementeriannya menerusi Lembaga Koko Malaysia menganjurkan kursus asas pembangunan usahawan coklat buatan tangan. Objektif utama program ini adalah untuk memberi pendedahan awal kepada peserta kursus tentang teknik, tata cara dan cara penghasilan coklat sekaligus mencetuskan minat untuk menceburi bidang keusahawanan pembuatan coklat tempatan. Ia juga merupakan sebagai satu strategi khas di bawah program promosi koko dalam rancangan Malaysia ke-12. Datuk Willy Mongin yakin menerusi tawaran pelbagai insentif sokongan pemasaran seperti peralatan penghasilan coklat, khidmat nasihat serta bimbingan berterusan, ia berupaya merangsang malah memberi sokongan kepada bakal usahawan. Beliau menyatakan demikian pada majlis penutupan kursus asas pembangunan usahawan coklat buatan tangan Siri 2 tahun 2022 anjuran Lembaga Koko Malaysia di Kompleks Sara Koko Kluster Kota Samarahan. Dalam pada itu, Datuk Willy Mongin mendedahkan hasil bimbingan Lembaga Koko Malaysia. Tahun lepas, seramai 14 orang usahawan coklat yang aktif di Sarawak telah berjaya menghasilkan 1,321 kilogram coklat dengan jumlah jualan sebanyak RM143,000. Jumlah ini melonjak bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini dengan hasil mencecah 1,662 kilogram coklat dengan jumlah jualan sebanyak RM200,000. Peserta yang ditemui menyambut baik penganjuran kursus tersebut. Kami bersyukur kerana dapat mengikuti kursus yang bagus ini untuk kemajuan kami. Mula-mula sebelum ikut kursus ni saya rasa macam susahnya nak buat coklat kan sebab nampak sangat cantik dan mewah. Tapi apabila selepas kami diajar oleh tenaga pengajar yang sangat mahir daripada lembaga koko, rupa-rupanya pembuatan coklat ini sangatlah mudah. Kursus disertai 26 individu dari kawasan Puncak Borneo yang pertama kali membuat coklat. Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan komited untuk memastikan semua agensi di bawahnya terus aktif terlibat dalam program Kumpulan Inovasi dan Kreatif KIK akan datang. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Snowden Lawan berkata, ia penting dalam memastikan kementerian tersebut lebih kreatif dan berinovasi seiring dengan perubahan teknologi digital dan corak pembangunan pesat. Datuk Snowden turut menyarankan agar menubuhkan projek berasaskan hybrid atau kolaborasi antara agensi-agensi dengan melibatkan penggiat industri ke arah hasil inovasi yang lebih berdaya saing dan efisien. Beliau berkata demikian ketika membaca teks ucapan mewakili Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pada mini convention KIK Kementerian berkenaan di Kuching. Dalam pada itu, kumpulan khazanah daripada Jabatan Muzium Sarawak muncul johan pada KIK tahun ini dengan memenangi hadiah wang tunai RM2,000 beserta piala. Naib juara dimenangi oleh Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan melalui kumpulan Star 2, manakala tempat ketiga dimenangi kumpulan Muzio daripada Jabatan Muzium. Kumpulan tersebut masing-masing memenangi hadiah wang tunai RM1,500 dan RM1,000 serta piala.
Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Bersama kita semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vi. Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin dan Sultanah Terengganu, Sultanah Nur Zahirah berkenan berangkat ke majlis santapan bersama warga istimewa dan fakir miskin sempena sambutan ulang tahun ke-60 Hari Keputeraan Baginda di Istana Syarkiah, Kuala Terengganu. Baginda turut menyampaikan sumbangan wang tunai berjumlah RM200,000 kepada 400 penerima. Masing-masing menerima sumbangan RM500 seorang. Kesemua penerima terdiri daripada mereka yang berdaftar di bawah Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri dan Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu. Turut berangkat Yang di-Pertuan Muda Terengganu Tengku Muhammad Ismail. Hadir sama Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dan Exco Kebajikan Pembangunan Wanita, Keluarga dan Perpaduan Nasional Negeri Hanafi Ahmad. Mengetengahkan warga pendidik yang mampu menjana idea kreatif dan inovatif di dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan negara. Itu tumpuan persidangan Minda Inovasi Dynamic Mind Institusi Pendidikan Guru IPG 2022. Jelas Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razzie Jidin, perkembangan itu memerlukan generasi pewaris yang boleh mendepani daripada pelbagai aspek merangkumi bidang ekonomi dan sosial. Malah pembentukan insan berkualiti yang seimbang seharusnya bermula dari sekolah selaras dengan konsep Sekolahku Sejahtera yang memberi penekanan kepada 14 elemen penting. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Setiausaha Pembangunan dan Perancangan Kementerian Pendidikan Nur Azman Abdul Rahman menyempurnakan Majlis Persidangan Dui Tahunan di IPG Kampus Datuk Razali Batu Rakit, Kuala Nerus. Hadir sama Rektor Institut Pendidikan Guru Dr. Rusmini Ku Ahmad. Pada 2020, Hari Inovasi IPG dijenamakan semula kepada Mind IPG dan dianjurkan pihak kementerian bersama IPG Kampus Raja melewar secara hybrid menerusi gabungan antara maya dengan bersemuka. Polis mengesahkan mayat seorang remaja perempuan orang asli berumur 14 tahun yang dipercayai dibunuh berhampiran jalan masuk ke simpang perkuburan lama Bukit Ibam Rompin kemarin mengenali 3 suspek terbabit. Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata ketiga-tiga suspek direman 7 hari bermula hari ini sehingga 29 Ogos bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ketiga-tiga suspek yang berusia dalam lingkungan 22 hingga 38 tahun dipercayai tinggal di kawasan sama dengan mangsa dan berjaya ditangkap oleh pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Rompin kurang daripada tempoh 24 jam semalam. Dari kawasan yang sama, daripada kawasan yang sama. Beliau berkata demikian ketika menghadiri majlis pemakaian pangkat dan serah terima tugas jawatan Timbalan Ketua Polis Pahang baru antara Dato' Muhammad Yusri Hassan Basri.